Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan bertemu sekali lagi dengan Cikgu Nasa di channel Nasa 2K Studio. Cikgu kebetulan saja melintasi di hadapan hospital daerah C, dekat saja dengan rumah cikgu, sebab cikgu nak ke rumah kawan kamu, Saiful. Kamu kenal Saiful? Tak kenal? Saiful yang ceritanya terdapat dalam buku teks di halaman 23. Dengar kabarnya Saiful ni tak sihat. Ni cikgu nak kunjung ke rumahnya ni. Nak ikut sama-sama dengan cikgu? Okey, nak ikut, jom kita ke rumah Saiful. Okey, kita dah pun sampai di rumah Saiful, dan sekarang ni Saiful sedang terbaring di belakang di atas katil ditemani oleh ibunya. Namun kita biarkan dulu Saiful di situ. Kita sembang-sembang dulu. Boleh ya? Okey. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul, di samping mengenal pasti jenis-jenis ayat yang terdapat dalam petikan. Jadi kalau dah pun sebut membaca dengan sebutan serta intonasi yang betul, jom kita baca sama-sama petikan pada halaman 23 ini. Dah bersedia dengan buku masing-masing? Okey, jom ikut cikgu baca. Khasiat vitamin C. Sudah 2 hari Saiful mengalami demam selesema. Pada pagi itu, ibu telah menyediakan sup sayur untuk Saiful. Saiful, makanlah sup sayur ini, kata ibu. Baiklah ibu, kata Saiful. Apakah khasiat sup sayur ini, ibu? Tanya Saiful. Ibunya tersenyum lalu menjawab. Sup sayur ini banyak khasiatnya. Sayur-sayuran dalam sup ini kaya dengan vitamin C yang dapat membantu Saiful cepat sembuh. Vitamin C berupaya untuk meningkatkan ketahanan badan. Jelas ibu. Oh, banyak kelebihan vitamin C, kata Saiful. Ya Saiful. Oleh itu, Saiful perlu menghabiskan sup sayur ini. Tambah ibu lagi. Terima kasih ibu. Saya akan mematuhi nasihat ibu, kata Saiful. Moga Saiful cepat sembuh, balas ibu sambil tersenyum. Dan bahagian bawah ditanyakan, mengapakah sayur-sayuran penting untuk kesihatan badan? Tadi dijelaskan di bahagian atasnya. Untuk uji minda nanti kita akan jawabnya. Baik. Dari petikan yang kita baca tadi, terdapat pelbagai jenis ayat. Boleh kamu senaraikan kepada cikgu jenis-jenis ayat yang kamu tahu ataupun yang pernah kita pelajari pada tahun 1 dan tahun 2? Ya. Ya, ayat penyata. Lagi? Ayat penyata. Lagi? Ayat tanya. Lagi? Ayat perintah. Baru je kita belajar semalam ya. Ayat perintah. Dan ayat seruan. Pandai. Kita akan huraikan sepintas selalu jenis-jenis ayat ini untuk ulang kaji balik apa yang pernah kita pelajari pada tahun 1 dan tahun 2. Jom kita rewind balik. Cikgu mulakan dengan ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan untuk menyatakan sesuatu atau untuk menerangkan sesuatu. Ayat-ayat yang mudah, tak perlu orang tanya dah. Bila gunakan ayat penyata, nak bagi tahu. Itu yang paling jelas. Contoh ayat penyata yang boleh cikgu beri, satu contoh saja cikgu nak beri ya. Murid-murid sedang mengulang kaji pelajaran di perpustakaan. Bagi tahu. Tidak ada tanda seru, tidak ada tanda soal, cuma sekadar bagi tahu. Karena ia adalah ayat penyata. Seterusnya, ayat yang kedua, ayat seruan. Ayat seruan ialah ayat yang digunakan untuk melahirkan perasaan
seperti marah, gembira, sakit, sedih, benci, dan sebagainya. Kebiasaannya untuk ayat seru ini akan diletakkan tanda seru di bahagian belakang ayat. Contoh-contoh ayat seru adalah seperti wah, oh, aduh, cis, dan banyak lagi. Bagaimana cara nak menggunakannya? Dah pun kita pelajari semasa di tahun 2. Cikgu beri satu contoh ayat seru. Wah, tingginya layang-layang itu. Kita kagum, kita terkejut tengok tingginya layang-layang yang terbang di udara. Ya, okey. Terus kepada seterusnya ayat tanya. Ayat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. Dia ada dua bahagian. Satu ayat tanya yang tiada kata tanya, dan satu lagi ayat tanya yang ada kata tanya. Kata tanya, contoh-contoh kata tanya adalah seperti apa, siapa, mengapa, berapa, bagaimana, bila. Itu kata tanya. Ayat tanya yang tidak menggunakan kata tanya biasanya dituturkan dengan intonasi. Contohnya, adik masih belum makan. Kita tanya adik kita tu dah makan atau belum? Adik masih belum makan. Pastikan selepas ayat tanya kita letakkan tanda soal. Baik. Kita terus kepada ayat yang terakhir. Nak cepat-cepat je, ringkas saja. Iaitu ayat perintah. Ayat perintah dibahagikan pula kepada 4 bahagian. Yang pertamanya ayat suruhan. Dia suruh, tidak ada perkataan-perkataan yang digunakan. Cikgu dah jelaskan pada pelajaran yang lalu. Ayat suruhan. Ayat permintaan menggunakan perkataan minta dan tolong. Kita minta tolong. Kemudian ayat silaan. Ayat silaan dia menggunakan sila dan jemput. Manakala ayat larangan, ayat yang terakhir menggunakan perkataan usah dan juga jangan. Okey. Ya, usah dan jangan. Tak maulah contoh-contohnya kita tak mau bagi dah. Mudahnya ni. Ya, kita terus kepada latihan di dalam buku aktiviti. Kerana untuk aktiviti kali ini kita akan melihat pada halaman 25 dan 26. Jom kita buka sama-sama. Untuk muka surat 25, arahannya ialah baca teks di bawah dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Kemudian nyatakan jenis ayat. Tapi di sini cuma diletakkan bahawa satu petikan kamu kena baca dengan baik, baca dengan sebutan yang jelas dan juga intonasi. Intonasi ini maknanya lenggok suara itu, seolah-olah seperti gelombang biru, tinggi, di mana perlu tinggi, di mana perlu rendah. Kalau ayat tanyanya seperti bertanya, kalau ayat kata serunya seperti terkejut, kena lengkap semua benda tu. Kamu baca dan nanti minta kawan-kawan ataupun mak ayah lah yang berikan berapa bintang yang sesuai dengan bacaan kamu. Manakala jenis-jenis ayat kita akan lihat pada halaman yang ke-26. Kita lihat halaman 26. Pada halaman 26 arahannya berbunyi baca teks dan senaraikan jenis ayat. Baik. Di situ disenaraikan satu ayat penyata, satu ayat tanya, satu ayat seruan dan satu ayat perintah. Kita cuma perlu cari mana satu ayat yang berada dalam petikan itu yang sesuai dengan jenis-jenis ayat yang disenaraikan di bawah. Cikgu ulang ya sepintas lalu. Ayat penyata sekadar beritahu, tidak ada perkataan yang digunakan. Manakala ayat tanya mesti ada tanda soal di belakang. Itu jelas, paling mudah. Ayat seruan pun sama. Ada kata seru dan ada tanda seru. Kamu carilah dalam ayat itu yang ada tanda seru dan ada kata seru. Serta ayat perintah. Dia ada 4 bahagian tadi. Sama ada ianya ayat silaan, ayat suruhan, ayat larangan ataupun ayat permintaan. Kalau tak ingat, kamu ulang balik video cikgu daripada awal. Kita akan dapat jawapannya. Okey? Selamat menjawab.
Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.